Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam perjuangan, salam Melaka berbau pintar hijau bersih, sagudri-sagudri lewanakam. Semina hormani hauma khaifalukum ana bilad. Syukran mararan kharin inturun mundi icaran tacau. Tuan-tuan dan puan, saya Muhammad Anwar Fahmi Haridas bin Abdullah selaku Presiden Pertubuhan Masyarakat Sivil Negeri Melaka dan penganalisis politik. Pada hari ini saya akan membincangkan perkongsian sharing section analisa keputusan pilihan raya Negeri Melaka ke-15 terkini dan mendebarkan. Saudara, kita santuni apa sedang berlaku di negeri Melaka, khususnya di antara parti politik yang bertanding. Perikatan Nasional, Barisan Nasional, kemudiannya kita ada parti-parti bebas putra dan individu seperti calon-calon bebas dan juga parti Perikatan Nasional. Saudara, siapakah yang mendapat peluang dan ruang untuk mentadbir negeri Melaka? Sudah pasti parti-parti dominan adalah Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Maka parti-parti lain adalah parti-parti yang akan menyumbang kepada membantu, membina ataupun memastikan sebuah kerajaan itu dapat dibentuk dengan two-third majority yang lebih kukuh. Kita harapkan tidak ada lompat parti, kita harapkan tidak ada apa-apa kegiatan yang tidak bermoral dan mereka mencabuli konsensus yang dicapai melalui MOU dengan Kerajaan Persekutuan antara kerajaan dan pembangkang. Tuan-tuan dan puan, kita mahu melahirkan ramai pemimpin-pemimpin di kalangan wakil rakyat ADN di negeri Melaka yang berintegriti, berkarisma, berkualiti, mereka-mereka yang mempunyai blueprint, mereka-mereka yang tidak korup, salah guna kuasa dan kleptokrat. Jadi kita melihat dan renungkan dalam UMNO, dalam Barisan Nasional, dalam Pakatan Harapan, dalam DAP, Amanah, PKR, dalam Bersatu, PAS dan calon bebas atau putra, siapa saja tuan-tuan dan puan, kita jangan berfikiran jumut atau berfikiran hati kecil yang mana hanya utamakan parti politik kita saja. Sedangkan mana-mana individu atau wakil rakyat, tidak kira lah Barisan Nasional atau Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, PAS dan sebagainya, mereka-mereka ini adalah manusia biasa dan mereka boleh dibentuk, mereka boleh dibimbing. Itulah yang disarankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita benci orang kerana kelak nanti orang akan membenci kita. Saudara, Nabi SAW menunjukkan jalan yang benar, suratul mustaqim, suratul mustaqim. Baik tuan-tuan dan puan, kita mesti menunjukkan jalan yang benar. Jangan dengki, asal dengki, kianat, iri hati, kita memfitnah ataupun kita benci orang. Apabila kita membenci orang, maka aurah negatif, aurah yang dajal, aurah yang tidak lestari akan mendampingi kita, maka musnahlah diri kita kerana hati kita cukup kotor. Kita tidak pernah mendoakan UMNO dan Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan yang baik, ataupun kita mendoakan Pakatan Harapan supaya lebih baik, dan kita mendoakan kepada Perikatan Nasional lebih berjaya, ataupun kita mendoakan calon putra dan bebas untuk berjaya. Itulah kita kerana mementingkan diri dan memandang serong kepada segala perjuangan untuk menyatu padukan di antara mereka yang khilaf dan mereka yang sesat jalan. Tuan-tuan dan puan, kita lihat kepada keputusan Barisan Nasional sekarang ini melalui analisa yang saya lakukan, 11 kerusi telah mereka sandang atau mereka mampu menguasai kerusi berkaitan, dan 7 lagi kerusi adalah kerusi panas yang patut mereka rebut menggunakan pelbagai cara, teknik dan strategi untuk memastikan pengundi akan menyokong mereka Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kelantan, Pulau asli yang mengundi di negeri Melaka. Baik, Pakatan Harapan setakat ini menurut analisa saya 10 kerusi berjaya mereka tawan, dan 7 lagi kerusi adalah rebutan seperti juga Barisan Nasional, manakala Perikatan Nasional hanya 2 kerusi, itu pun di N15 dan juga N23. Saudara dan saudari, Perikatan Nasional masih lagi mencari-cari identiti dan mencari ruang, dan kita doakan yang terbaik kepada Perikatan Nasional supaya mereka mendapat kursi yang lebih besar. Tuan-tuan dan puan, bagi parti putra ini, dan kita melihat parti ini memperjuangkan Islam dan Melayu, itulah ideologi parti berkaitan, dan kita rasa akan ada banyak cabaran di Melaka, dan mereka perlu ingat bahawa masyarakat majmuk, pengundi-pengundi Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kelantan, Pulau asli tidak semestinya menerima budaya satu kaum, satu agama ataupun satu perjuangan Melayu dan sebagainya. Apapun, mungkin putra boleh mendongak dan merenungkan nasihat saya, di mana Malaysia sangat sukar untuk kita perjuangkan kaum dan agama, dan parti politik itu sangat sukar untuk berjaya. Apa cerita pula calon-calon bebas, tuan-tuan dan puan? Calon-calon bebas ini kita melihat mereka tidak, saya jangkakan mereka hanyalah cuba mengganggu ataupun memecahkan undi di kalangan calon-calon popular atau calon-calon kerusi panas, kerana kita melihat wujudnya 3 penjuru di Asahan dan beberapa tempat kawasan-kawasan panas, dan kita melihat terlalu ramai calon bebas yang dicalonkan di situ, dan ini antara agenda kemungkinan besar kita dapati ada 4 penjuru, 5 penjuru dan sebagainya. Calon-calon bebas ini bukan
nak menang, tetapi kemungkinan besar mereka mahu memecahkan undi. Apapun, kita tidak tahu niat sebenar, tetapi sebagai penganalisis saya mampu buat kesimpulan begitu saya melihat kepada lokaliti peti undi mengapa di satu tempat seperti Asahan sampai 3 calon bebas wujud di situ, dan banyak tempat lain kita tahu kita ada beberapa kawasan lain juga ada 3 penjuru, 4 penjuru dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kawasan bakal Ketua Menteri Melaka rentasi parti politik Chief Minister of Melaka. Baik, kita melihat kepada Barisan Nasional, siapa dia? Yang amat berhormat Datuk Seri Sulaiman Mat Ali telah digazetkan banyak kali oleh pengarah pilihan raya UMNO Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hassan, dan juga Timbalan Presiden UMNO. Beliau menyatakan kalau menangnya Barisan Nasional UMNO di Melaka, maka pemimpin yang dikatakan sangat-sangat lestari dan disayangi oleh rakyat Melaka itulah keluar daripada mulut Muhammad Hassan ataupun Datuk Seri Muhammad Hassan, iaitu pengarah pilihan raya UMNO, dan here said kita dapati cakap dengar ada lagi nama yang kedua, iaitu Yang Berhormat Abdul Rauf Yusof. Yang ini kita tidak tahu kebenarannya, tetapi apa pun boleh berlaku dalam politik. Politik ini ibarat bola sepak. Saudara, sepaklah bola itu ibarat menyepak politik. Baik, kita pergi kepada Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan calon popular Tuan Adli Zahri, ya. Beliau dikatakan disokong oleh Barisan Pakatan Harapan BKR Amanah dan juga DAP. Kemudiannya kita dapati bahawa calon Hirsit adalah Idris Harun, ya, Yang Berhormat Datuk Seri Insinyur Idris Harun. Baik tuan-tuan dan perempuan, Perikatan Nasional bukan sunyi dalam sepi atau sepi dalam sunyi. Apapun Perikatan Nasional mempunyai iltizam, mereka mempunyai tokoh iaitu Rafiq, ya. Jadi Rafiq ini dikatakan antara calon yang berpotensi untuk menjadi ketua menteri, tetapi kita tidak tahu kekuatan bersatu, tapi kita melihat kepada pengalaman dan juga kekuatan parti itu, kemungkinan ini mustahil berlaku di negeri Melaka. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan, dalam analisa saya dapati hampir daripada 5 calon ketua menteri di sini, antara mereka siapakah yang akan memenangi pilihan raya negeri Melaka? Jangkaan saya adalah di Lendu, ya, N2, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali akan menang. Kemudiannya kenapa? Sebab caretaker dan mempunyai banyak pengaruh dan mileage kerana kerajaan sekarang berada di bawah beliau. Sebelum ini pun memang beliau telah melakukan banyak perkara, dan itu advantage federal government UMNO, dan UMNO pun menyumbang kepada kemenangan ini. Dan YB Abdul Rauf Yusof juga dijangka menang, ya, mengalahkan Mas Emirianti. Kemungkinan besar daripada, kita tahu ada persaingan, tetapi pengaruh kubu kuat UMNO di situ, majoritinya di situ. Dalam masa yang sama memang ramai ahli-ahli UMNO atau pengundi akan memastikan Abdul Rauf ini menang kerana beliau antara orang yang sensitif atau kontroversi. Baik, kemudiannya kita ada YB Idris Harun. YB Idris Harun mantan Ketua Menteri Melaka, mustahil beliau kalah dan tewas. Dan kalau itulah berlaku, saya rasa sejarah politik beliau akan terhenti apabila beliau tewas di Dun Asahan. Apapun, saya mengharapkan ataupun mendoakan beliau menang, dan kita lihat apa seterusnya gerakan beliau. Baik, Adli Zahri dikatakan chances untuk menang 80%. Kerana mendapat undi sebelum ini 2018, dan ingatlah 2018 itu bukan indikator sebenar, kerana pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Mahathir bersatu, Anwar PKR, kita ada DAP, Lee Kim Siang, Lee Nguyen Eng, kita ada Mak Sabuh, Amanah, dan pelbagai pemimpin atau pelbagai pihak telah menyokong full swing, di mana rakyat juga mahu memberi ruang dan peluang kepada Barisan Nasional. Memberikan peluang dan ruang kepada Pakatan Harapan, bukan mereka mahu menolak Barisan Nasional sebab isu-isu tertentu, rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Apapun, kita perlu akur dan terima yang mana sekarang ini bukan begitu. Sekarang momentum dia telah berubah, suasananya telah berubah. Kemungkinan besar sekarang kalau kita melihat Barisan Nasional sedang mendahului Pakatan Harapan dari segi penyidikan yang dilakukan. Baik, YB Rafiq ini kemungkinan 50-50 menang. Tidak ada confident di situ. Kemungkinannya ada kemungkinan berkalah dan kemungkinan menang tipis. Baik, tuan-tuan dan perempuan, ini kerusi calon putra 5 calon diletakkan di negeri Melaka, pilihan raya negeri Melaka. Pilihan raya negeri Melaka ke-15 bebas 22 kerusi, Iman 1 kerusi. Dan tuan-tuan dan perempuan, Kuala Linggi, kita lihat Kuala Linggi, Don Kuala Linggi bebas 1, diikuti Rembia bebas 2, kemudiannya Gadik
Putra 1 bebas 2. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan YB Saminadan tumbang. Macap kita melihat bebas 1, Iman 1. Baik, menggugat di Macap. PKR mendapat tekanan. Durian tunggal, YB Sofi siap siaga, ada 1 bebas. Asahan 3, YB Idris Harun, Datuk Seri Engineer Idris Harun rencam. Apa pun saya yakin Idris Harun boleh menang kalau betul method dia. Yang seterusnya Sungai Udang bebas 1. Ini kawasan BN boleh menang, tak ada masalah. Paya Rumput bebas 1, Putra 1. Dan kemudian Pengkalan Batu Putra 1 bebas 1. Di sini ancaman kepada DAP. Bukit Katil bebas 1, Air Molek bebas 1. Duyung bebas 2, Putra 1. Ini ancaman DAP kepada DAP. Bandar Hilir bebas 1, Teluk Mas bebas 1, Bemban bebas 2, Serkam bebas 1, Sungai Rambai Putra 1. Jadi Sungai Rambai anak muda gadis ataupun Sri Kandi PKR kemungkinan besar memang tak boleh melihat kepada trend. Beliau mencuba, kita doakan yang baik, tetapi apa pun saya melihat persaingan sengit dan saya tidak lihat beliau boleh menang di situ. Farzana Hayani, tahniah dan syabas Farzanah, teruskan perjuangan anak muda. Teruskan perjuangan, cedoklah ilmu dan kompetensi secara konsisten. Menang kalah itu cerita lain, yang pentingnya berjuang habis-habisan. Baik, calon-calon kontroversi tuan-tuan dan puan, kita tahu apa berlaku di negeri Melaka. Calon-calon kontroversi, baik Tanjung Bidara Abdul Rauf Yusof pendedahan oleh mantan Ketua Menteri Melaka ataupun Arun Sungai Udan Yang Berhormat Datuk Seri Engineer Idris Harun membongkar pelbagai isu ketirisan rasuah, royalti pasir, tidak meluluskan permohonan tanah kepada India dan China dan seterusnya, isu berkaitan pembekalan projek kepada kroni dan sebagainya. Ini kata-kata yang kita dengar disebarluaskan oleh Yang Berhormat Engineer Idris Harun. Itu antara sebab menjadi kontroversi. YB Abdul Rauf, Two Lion in One Mountain. Kemudiannya Lendu Sulaiman, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sulaiman Mak Ali juga dikatakan bersama beliau, dan ini kekangan, ini kenyataan daripada YB Sungai Udang. Seterusnya kita melihat Rembia Jailani Khamis daripada PKR kepada BN melompat, dan seterusnya kita melihat Asahan Idris Harun daripada PKR, daripada BN kepada PKR bebas, dikatakan katak juga. Pantai Kundur Nur Azman daripada BN kepada PKR atau bebas pun dikatakan katak. Seterusnya Pengkalan Batu Norizam DAP bebas sampai bila-bila bebas. Saudara, Teluk Mas Rafiq juga dikatakan daripada PKR melompat kepada Bersatu. Ini antara YB yang dikatakan juga lompat katak. Baik tuan-tuan dan puan, apapun ini calon-calon kontroversi yang ditimbulkan dalam suasana begitu, apapun kita doakan yang terbaik antara mereka. Jangan memusuhi mereka atau kencam mereka atau memandang rendah pada mereka kerana rezeki masing-masing. Baik, lokaliti peti undi panas untuk diberikan fokus secara serius. Barisan Nasional kita tahu ada 11 kerusi dan Pakatan Harapan 10, Perikatan Nasional 2. Belum termasuk mana-mana kerusi di bawah untuk Barisan Nasional dan PH. Tetapi untuk Perikatan Nasional N23 dan N15 ini belum pasti belum pasti, sebab kekuatan yang mereka ada sebelum ini adalah berdasarkan pada 2018 di mana full swing, tapi sekarang ni berpecah UMNO pun tidak bersatu, agak menjadi tanda soal. Apapun kita doa yang terbaik untuk Perikatan Nasional. Baik, 7 kerusi panas Tabur Naning Tabur Naning, kerusi panas dijangka dimenangi BN. Kemudiannya kita ada kerusi panas juga di Gadik Saminadan, itu juga akan menjadi ancaman kepada DAP. Kemudiannya Barisan Nasional dijangka menang di situ. Kemudian Durian Tunggal YB Sofi kemungkinan ada ancaman juga tergugat. Kita tengok majoriti rendah di situ. Apa pun kita doakan YB Sofi. Kemudiannya kita melihat kepada Pantai Kunduh. Pantai Kunduh, jangkaan PKR kemungkinan menang kekalkan. Kemudiannya kita di Kelebang, PKR dijangka akan menang di situ. Kemudiannya Pengkalan Batu, DAP walaupun anak muda, tetapi sebelum ini memanglah kita melihat kawasan itu adalah kawasan sebenarnya pembangkang. Tapi apapun kita tunggu dan lihat apa akan berlaku, sebab ada Perikatan Nasional di situ juga dikatakan akan memberi saingan. Kemudiannya kita ada Bukit Katil Bukit Katil tidak, Bukit Katil memang menang itu
tempat yang sebenarnya tidak perlu diragui. Adlizari di situ. InsyaAllah kalau kun fayakun beliau akan menang. Kita melihat teropong-teropong Don Teluk Mas. Saudara Rafiq ada di situ ya, dan beberapa pemimpin lain, Ashraf setiausaha sulit kepada Tuan Adlizari. Tapi Ashraf ni kena lebih agresif, lebih dominan, lebih tegas, lebih karismatik ya. Kalau lembut, sukar. Baik, di situ kita tidak tahu apa akan berlaku. Apapun kita melihat di situ peluang untuk Perikatan Islam ada juga, kerana sebelum ni Perikatan pernah menang. So apapun tuan-tuan dan puan, itu situasinya ya. Kita melihat kepada kawasan-kawasan. Jadi sekarang BN mempunyai 11 kursi yang boleh mereka menangi, tetapi ada 7 lagi kursi berebut dengan Pakatan Harapan. Jadi terpulanglah bagaimana metod mereka gunakan. Masihkah kau ingat pada waktu itu, sekuntum bunga mekar ku selipkan rambutmu. Masihkah kau ingat ia menjadi debu dan menjadi rindu. Tuan-tuan dan puan, sebagai scholar, penganalisis politik, think tank, sebagai sarjana ataupun pemberi pandangan ketua atau presiden NGO, saya hanya menjalankan tanggungjawab saya. Ada pihak yang mungkin tidak senang, kurang senang. Ada individu yang fanatik dengan parti politik, ataupun ada scholars, professors, think tank, atau pihak-pihak yang baling batu sorok tangan. Mereka-mereka yang tidak suka dengan pandangan ketegasan dan juga integriti yang saya miliki. Saya mohon maaf pada anda kerana saya tidak boleh menjadi diri anda. Jangan kongkong saya, kerana negara ini adalah negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Ingat, tidak boleh mengasut orang, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan mengugut, membaling batu dan sorok tangan. Hasad, dengki, khianat, iri hati kita simpan, jangan kita bawa kepada orang. Dan ingatlah, jangan kita mengawal supaya orang itu bercakap mengikut melodi kita, atau kita kawal beliau dengan memberikan pelbagai pendekatan, ataupun kita mahu individu berkaitan bercakap mengikut melodi kita. Saudara, ini tindakan yang zalim dan kejam. Kita perlu faham, kita bukan negara authoritarian regime military komunis, authoritarian totalitarian regime military komunis. Malaysia negara demokrasi berparlimen. Kita hormati Akta Polis 1997. Ingat, Tuanku Sultan dan Raja Melayu mohon rakyat bangkit membetulkan keadaan, dan juga Sultan Nazrin dan juga Sultan Selangor dan Tuanku Sultan yang Pertama Agong menyatakan bahawa kita perlu tolak pemimpin-pemimpin korup, sarjana yang membisu, sarjana-sarjana yang senyap melihat rasuah salah guna kuasa, dan mereka-mereka yang dilihat sebagai ibarat menghiakan, dan mereka-mereka yang ada mata, ada telinga, ada akal, ada pemikiran, ada segala diri yang Allah beri, tetapi mereka seakan-akan lesu, lemah dan hanya mengiyakan satu kezaliman berterusan. Apapun, kita perlu membentuk satu masyarakat yang bertamadun tinggi. Ini bukan negara komunis. Jangan ugut orang, jangan berani-berani melakukan satu tindakan yang menzalimi orang lain. Ingatlah bahawa zaman-zaman penjajah itu telah lama hilang daripada Malaysia. Dan tuan-tuan jadi ketua-ketua, atau tuan-tuan jadi CEO, tuan-tuan jadi siapa pun frontliner dan sebagainya, tuan-tuan menjadi siapa pemimpin sekalipun, jangan cuba-cuba mengugut orang lain. Tuan-tuan, sudah sampai masanya untuk kita mendidik anak bangsa kita berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa lain di dunia. Jangan amalkan perkauman, membenci antara kaum. Jangan amalkan sifat-sifat untuk menjauhkan anak-anak kita yang bersatu untuk membentuk satu tamadun bangsa Malaysia yang utuh, yang progresif, yang mempunyai hala tuju, berada di track yang betul. Ingatlah, itulah usaha yang saya lakukan setiap hari, tanpa dibayar, tanpa mendapat imbuhan, tanpa diberi anugerah, pingat dan sebagainya. Saya tidak mengharapkan apa pun, tetapi apa usaha sekalipun saya lakukan, janganlah cuba menjumutkan saya. Saya akan bangkit memerangi habis-habisan mereka-mereka yang baling batu dan sorok tangan di belakang. InsyaAllah. Syukran dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.